Hadirin sekalian, sebelum memulakan majlis, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu rasmi UNIMAP, Wawasanku. Hadirin dipersilakan duduk. Saya Arbadli Shah bin Ahmad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Di sinilah bermulanya pengembaraan ilmu ke alam universiti. Sudahkah anda bersedia untuk melangkah kaki ke universiti? Jika ya, selamat datang ke Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Yang berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arbadli Shah Ahmad, Naib Chancellor UNIMAP, Timbalan-timbalan Naib Chancellor UNIMAP, pegawai-pegawai utama universiti, dekan-dekan dan ketua-ketua jabatan, kaki tangan dan jawatan kuasa UNIMAP yang diraikan pelajar-pelajar baru ambilan diploma sidang akademik 2020-2021, ibu bapa waris, hadirin yang menonton secara langsung melalui aplikasi Webex, dan hadirin yang berada di auditorium bangunan Chancellery Kampus Alam UNIMAP Pau Putra. Selamat datang diucapkan ke Majlis Taklimat kepada Waris bersama yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP sepada Minggu Suai Kenal Digital Pelajar Baru ambilan diploma sidang akademik 2020-2021. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat ilahi atas keizinan dan perkenan daripadanya, maka dapat kita berada dalam majlis yang cukup bermakna pada pagi ini. Pihak majlis mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua siswa-siswi baharu ke Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Di samping itu juga, pihak UNIMAP ingin mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama mengingatkan diri sendiri dan semua untuk menjaga kesihatan dan mematuhi SOP bagi memerangi wabak COVID-19. Yang berbahagia Prof, hadirin sekalian, untuk makluman, penggunaan polistrin dan penyedut minuman straw plastik di dalam kampus UNIMAP adalah diharamkan sama sekali. Oleh itu, mana-mana warga yang ingkar akan larangan ini boleh dikenakan denda sebanyak RM300 serta-merta oleh task force yang telah dilantik oleh pihak universiti. Selain itu, Universiti Awam merupakan salah satu daripada 23 kategori tempat yang telah diwartakan sebagai tempat dilarang merokok di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004.
Dalam memastikan UNIMAP 100% kampus bebas asap rokok, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun. Bebas polistrin, bebas straw, bebas rokok, UNIMAP mantap. Yang berbahagia Prof, hadirin sekalian, dara rupawan tersenyum manis, petik kenanga kuntum 8. Hadirnya tuan penyeri majlis, molek kiranya susuli ucapan. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput Yang berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arbadli Shah Ahmad, Naib Chancellor UNIMAP, untuk menyampaikan ucapan, seterusnya memperkenalkan barisan tertinggi Universiti Malaysia Perlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP. Yang berbahagia Profesor Engineer Teknologis Dr. Muhammad Rizal Arsyad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Sa'dan, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP. Pegawai-pegawai utama universiti, jawatankuasa pelaksana, pembantu pelajar Minggu Suai Kenal ataupun PPMS, yang dihormati ibu bapa dan waris pelajar serta mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam majlis taklimat waris sempena program Minggu Suai Kenal ataupun kita panggil MSK, ambilan diploma sidang akademik 2020-2021. Izinkan saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ibu bapa dan waris yang bersama-sama di dalam sesi dalam talian kita pada pagi ini, iaitu secara online kerana susulan pandemik COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya. Terbaru kewujudan dia panggil kluster Napoh. Napoh ni di Kedah lah, bukan Perlis. Kubang Pasu. Kewujudan Napoh Kedah yang tidak jauh jaraknya dengan UNIMAP turut mengundang rasa resah buat kami pengurusan UNIMAP. Justru penganjuran sesi ini secara dalam talian adalah merupakan langkah yang selamat bagi membantu menghentikan penularan wabak ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan dan juga ibu bapa sekalian memilih UNIMAP sebagai tempat anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan untuk menimba ilmu. InsyaAllah kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak dilupakan juga saya dan seluruh warga UNIMAP ingin mengucapkan selamat datang kepada hampir 635 orang mahasiswa yang berada di dalam talian ini. Tadi saya tengok berapa tadi? 448 secara online 448. 635 orang ni yang telah terima untuk datang ke UNIMAP, tapi secara online tadi saya tengok ada 448 yang sedang berkeudara lah secara online. Dan jika dibahagikan mengikut jantina, pelajar lelaki mendominasi. Ini macam komen bola sepak ni. Pelajar lelaki mendominasi pengambilan kali ini dengan peratusan sebanyak 69.3%. Dan manakala baki 30.7% merupakan pelajar-pelajar wanita. Jadi setinggi-tinggi tahniah kerana saudara dan saudari telah terpilih memasuki UNIMAP, kerana di sinilah pengembaraan ilmu
saudara-saudari akan bermula insya-Allah. Jadi saudara-saudari akan dilatih, dibimbing seterusnya menjadi graduan profesional yang cemerlang. Alhamdulillah, berdasarkan rekod graduan UNIMAP sudah ataupun mudah mendapatkan pekerjaan sebaik saja menamatkan pengajian. Dan saban tahun sememangnya pihak media sering melaporkan kebolehpasaran graduan UNIMAP yang tinggi di saluran media masing-masing, dan ia merupakan kekuatan utama untuk UNIMAP. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat paparan di skrin yang menunjukkan data kebolehpasaran graduan diploma pada tahun yang lepas lah. Sebanyak 18.4% telah mendapat pekerjaan di syarikat tempatan dan juga swasta. 73.6% telah menyambung pengajian sama ada di UNIMAP ataupun di lain-lain institusi, dan 81% yang belum bekerja ataupun sedang menunggu penempatan pekerjaan. Hadirin dan hadirat sekalian, saban tahun UNIMAP tidak pernah ketinggalan menganjurkan Minggu Suai Kenal ini ataupun MSK bagi meraihkan mahasiswa baru yang telah terpilih melanjutkan pengajian di Universiti Berteraskan Kejuruteraan ini. Sebagai pelajar baru, pendedahan sebegini penting bagi membolehkan para pelajar dan waris terutamanya untuk mendapat maklumat lebih lanjut ataupun yang lebih menyeluruh tentang UNIMAP. Jadi sebagai sebuah universiti yang berada di nun utara tanah air, saya pasti sebahagian besar ibu bapa ada sedikit berasa gusar ataupun kerisauan untuk melepaskan anak-anak masing-masing merantau ke bahagian utara Malaysia ini, apatah lagi bagi para pelajar yang tidak pernah ada pengalaman tinggal di asrama. Jadi saya ingin meyakinkan, usahlah tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa ataupun waris berasa risau ataupun khawatir. Saya selaku Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis dengan ini memberi jaminan bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan melalui alam pendidikan tinggi yang insya-Allah menyeronokkan dan penuh manfaat di sini. Dan bagi tahun 2020 sebenarnya banyak perubahan yang telah dan sedang dilakukan, terutamanya dari segi pengurusan dan pentadbiran. Dan pada tahun ini sesuai dengan kebiasaan barulah, pertama kalinya keseluruhan program Minggu Suai Kenal ataupun MSK ini dijalankan secara dalam talian sepenuhnya. Jadi saya ingin ucap terima kasih pada semua jawatankuasa yang terlibat untuk penganjuran secara dalam talian ini. Dan MSK kita panggil MSK digital Minggu Suai Kenal digital ini menghimpunkan 6 sesi program secara dalam talian melalui platform yang kita perolehi daripada syarikat ataupun industri antarabangsa iaitu dipanggil Webex yang kita sedang gunakan ini. Para pelajar baru janganlah risau, Pusat Digital UNIMAP bersama dengan unit multimedia Pusat Komunikasi Korporat serta Pusat Pembangunan dan Perkhidmatan Pelajar akan bersama-sama membantu memberikan panduan kepada para pelajar baru untuk turut serta berinteraksi melalui platform maya ini. Dan bagi menghargai para ibu bapa dan pelajar baru yang memilih UNIMAP, satu sesi akan diadakan, satu sesi istimewa akan diadakan bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Chancellor dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Pro Chancellor UNIMAP, iaitu majlis simbolik penerimaan pelajar baru pada hari pertama, iaitu petang inilah pada jam 3. Ini buat julung kalinya sebenarnya Tuanku Chancellor dan Tuanku Pro Chancellor
hadir untuk meraihkan penerimaan pelajar-pelajar diploma ini. Jadi jangan lepaskan peluang pada jam 3 petang inilah. Semua dijemput untuk bersama nanti secara dalam talian. Untuk sesi pengambilan pengajian diploma sidang akademik 2020-21 ini, seperti tahun-tahun sebelum ini, UNIMAP masih kekal menawarkan 6 pengajian program diploma, iaitu yang pertama diploma kejuruteraan komputer, diploma elektrik, diploma elektronik, diploma mekatronik, diploma pembuatan dan juga diploma metalurgi. Dan berdasarkan struktur lama, kesemua program diploma ini ditempatkan di bawah pusat pengajian diploma ataupun PPD lah, yang diketuai oleh pemangku dekan PPD, iaitu Cik Syuhai Riza Mat Isa. Namun dalam tempoh terdekat ini, kesemua program diploma akan diserap masuk dan ditempatkan sebagai salah satu program pengajian yang ditawarkan menerusi 5 fakulti yang terdapat di UNIMAP. Ya, sebelum itu kita ada pusat pengajian lah, dan diploma ni dia khas ada pusat pengajian dia sendiri. Jadi untuk September nanti kita telah membuat sedikit rombakan dan penambahbaikan, dan tidak ada pun lagi pusat pengajian dan kita panggil dia fakulti. Jadi diploma ni akan diserap masuk ke dalam fakulti-fakulti yang bersesuaian. Jadi 5 fakulti yang terdapat di UNIMAP, iaitu yang pertamanya Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Sebenarnya sejuk sikit ni, menggetar. Jadi UNIMAP turut menawarkan pengajian dalam bidang sains gunaan, iaitu di bawah Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan. Namun buat masa sekarang kita belum lagi menawarkan kursus bidang sains gunaan di peringkat diploma. InsyaAllah mungkin satu hari nanti kita akan tawarkan. Dan untuk makluman semua waris, penstrukturan ini akan bermula pada September inilah. Namun bagi program diploma, ia akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi buat masa sekarang, program diploma masih kekal di bawah Pusat Pengajian Diploma atau PPD, dan berikut merupakan pengurusan tertinggi lah yang bertanggungjawab di PPD untuk memudahkan urusan para waris untuk berhubung jika ada masalah yang tertentu lah. Yang pertama, kita ada Timbalan Dekan Akademik dan Pendidikan Dr. Nur Zai Azmin bin Yahya. Sila bangun. Ada. Tu dia. Itu dia. Timbalan Dekan Akademik Pendidikan Dr. Nur Zai Azmin bin Yahya. Dan yang kedua, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar, kita ada Encik Muhammad Roshdi bin Zakaria. Itu dia. Tepuk tangan sikit. Kemudian seterusnya kita ada Penyelaras Jaringan Industri dan Pengurusan Kualiti, Dr. Alan Melvin Andrew. Dan seterusnya kita ada Pengurusi Rancangan Diploma. Yang ni bila pengurusi rancangan ni memang staf yang memang bertanggungjawab penuh lah terhadap program diploma yang ditawarkan. Iaitu kita ada Pengurusi Rancangan Diploma Komputer, Puan Nazatul Shima binti Saad. Dan kita ada Pengurusi Rancangan Diploma Elektrik, Encik Muhammad Syukur Abdul Rahim. Kemudian kita ada Pengurusi Rancangan Diploma Elektronik, Puan Afzan Kamarudin. Itu dia. Dan kita ada Pengurusi Rancangan Diploma Mekatronik, iaitu Puan Azila Shoaib.
Dan seterusnya kita ada pengurusi rancangan diploma pembuatan Encik Hatta Musa. Kemudian Encik Hatta. Dan akhir sekali kita ada pengurusi rancangan diploma metallurgi Encik Hafiz Zan Elias Hazizi. Oh tak ada ini, tak ada. Dan suka saya maklumkan kepada para waris kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi sesi kali ini lah, sebaik sahaja selesai tempoh MSK ini. Sebaik sahaja tamat MSK, iaitu 10 Ogos ini, para pelajar akan kekal berada di lokasi sedia ada masing-masing lah bagi mengikuti pengajian secara dalam talian, InsyaAllah yang akan bermula pada 17 Ogos. Dan pada asalnya UNIMAP memutuskan untuk membenarkan pelajar hadir ke kampus dan sudah tentunya mengikut prosedur operasi standard lah ataupun SOP yang telah ditetapkan dan secara berperingkat-peringkat. Dan seterusnya para pelajar akan kekal berada di dalam kampus bagi mengikuti proses PMP secara dalam talian. Jadi asalnya kita dah rancang dah, pelajar-pelajar mengikut kawasan, kita akan bagi jadual untuk mereka datang ke kampus, dan datang ke kampus. Tapi kelas kita akan pilih kelas mana yang kita akan buka, tapi kebanyakannya akan secara dalam talian lah. Namun disebabkan perkembangan yang terkini wabak COVID-19 di utara, iaitu terutama di negeri Kedah dan Perlis, Mesyuarat Khas semalam bermesyuarat memutuskan agar kebenaran pulang ke kampus ditangguhkan buat sementara waktu. Jadi mengikut memo yang dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, para pelajar akan kembali ke kampus insya-Allah kita doakan pada awal September ini. Jadi untuk makluman para waris, sebab utama kenapa kita menggalakkan pelajar kembali ke kampus adalah bagi memudahkan proses PMP lah. Namun pada waktu yang sama UNIMAP memutuskan tiada pertemuan secara bersemuka lah di Dewan Kuliah bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sebab kita yakin mungkin ada pelajar yang mungkin ada masalah untuk mendapatkan capaian internet yang sesuai. Sebab tu kita awal tu kita kata kita tak apa, datang ke UNIMAP lah, datang ke kampus dan boleh capai rangkaian internet di dalam kampus masing-masing. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita terpaksa menangguhkan rancangan tersebut lah. Dan sekali lagi saya inginlah tekankan di sini bahawa keselamatan pelajar adalah keutamaan kami, dan jadi saya haraplah para waris tidak perlu bimbang untuk melepaskan pelajar kembali ke kampus apabila tiba masanya nantilah. Sebaik kami telah mendapatkan kepastian waktu yang sesuai untuk pelajar-pelajar datang ke kampus. Jadi izinkan juga saya memberikan penjelasan serba ringkas mengenai aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran di UNIMAP. Dan untuk makluman semua waris, kesemua program pengajian diploma UNIMAP sebenarnya telah menerima pengiktirafan akreditasi penuh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MKA lah untuk tempoh 6 tahun untuk kesemua program tersebut. Dan ini berarti kelulusan akreditasi ini akan kekal sehinggalah anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tamat pengajian nanti insya-Allah. Maksudnya anak tuan-tuan 3 tahun saja kan. Jadi kita punya akreditasi ini kita dapat selama 6 tahun. Maksudnya dua kali 6 kali kemasukan. Maksud 2 kali kemasukan tu dia memang dah ready dah. Program ni telah mendapat pengiktirafan. So tidak perlulah tuan-tuan dan puan-puan risau tentang program ni sama ada mendapat pengiktirafan ataupun tidak. Dan dari segi kualiti pun memang tidak perlu dinafikan lagi. Dan bagi pengiktirafan badan antarabangsa pula, UNIMAP telah disenaraikan pada kedudukan antara 600 hingga 800 universiti terbaik dunia, pada kedudukan ke 165 universiti terbaik di Asia. Jadi kalau di Asia ni, UNIMAP ni
universiti yang ke-165. Dan untuk dunia, kita di kedudukan 600 ke 800 universiti terbaik. Maksudnya kita ni kira world ranking universiti jugalah. Ya. Dan untuk teman-teman, UNIMEP buat pertama kalinya memasuki universiti terbaik dunia adalah pada tahun lepas lah. Dan insyaAllah di universiti kita akan cuba sebaiknya untuk kekal dalam kedudukan ini ataupun yang lebih baik di dalam masa-masa yang akan datang. Dan bagi kategori universiti termuda, iaitu bawah 50 tahun. So maksudnya kalau kita bawah 50 tahun, kita muda lah. Jadi universiti lah, bawah 50 tahun, kita muda. Dan UNIMEP masih muda, yang baru berusia lupa dah berapa? 18 tahun. UNIMEP baru 18 tahun. Kita berada pada kedudukan antara 151 hingga 200 universiti terbaik di dunia. Maksudnya antara universiti muda yang bawah 50 tahun, yang mana kita hanya berusia 18 tahun, kita berada kedudukan 151 ke 200 universiti terbaik di dunia. Alhamdulillah. Dan pencapaian ini sebenarnya berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Times Higher Education. Bukan kita nilai sendirilah. Ini pihak yang lain yang buat penilaian tersebut. Memang getah, sejuk sangat. Jadi menerusi penerapan yang satu lagi yang dia panggil QS, nak sebut pun susah ni nama dia. Quarterly Simon ataupun QS lah, ya. Iaitu juga satu ranking ataupun satu badan yang bebas untuk menilai universiti. Dia panggil QS University Ranking. Yang tadi adalah dinilai oleh Times Higher Education. Yang ini QS, yang ini di bawah QS. Dan UNIMEP telah disenaraikan pada kedudukan antara 701 hingga 750 universiti terbaik di dunia, dan pada kedudukan ke-211 terbaik di Asia. Jadi mungkin apa bertanya kenapa perbezaan antara QS dan juga Times Higher Education? Mereka mempunyai kaedah penilaian yang berbeza-beza. Jadi alhamdulillah dah tutup aircon. Memang menggigil. Jadi perbezaan antara QS dan juga Times Higher Education mempunyai kaedah yang berbeza lah. Sebab itu kita berada dalam keadaan yang berbeza untuk kedua-dua kaedah tersebut. Jadi insyaAllah seperti saya katakan tadi, kita akan terus memperbaiki kedudukan pada masa-masa akan datang melalui pencapaian-pencapaian dan melalui kualiti pengajaran dan pengajaran yang kita laksanakan. Jadi pencapaian ini kami haraplah dapat memberikan keyakinan kepada para waris UNIMEP, ya, yang mana kami tidak berkompromi lah tentang aspek kualiti, dan kami sentiasa berusaha meningkatkan kualiti kerana kami merasakan pelajar merupakan pelanggan utama kami. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini menjemput para waris sekalian untuk mengikuti perkembangan UNIMEP menerusi page rasmi UNIMEP di Facebook. Ya. Para waris bolehlah search Universiti Malaysia Police. Lepas tu kita minta like lah kan. Mungkin kalau up sikit kita punya bilangan like tu, InsyaAllah kita akan boleh menaikkan lagi kedudukan ranking di universiti. Jadi tuan-tuan, puan-puan bolehlah lakukan dalam carian Facebook, bolehlah yang mana-mana tu kan, parent boleh buka telefon dia ada di depan tu. Bolehlah cari lakukan carian Universiti Malaysia Police di Facebook lah. Dan insyaAllah dia akan ada situ dipaparkan video korporat rasmi UNIMEP. So klik butang like. So hopefully adalah 400 like hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan para waris boleh mengetahui setiap aktiviti yang UNIMEP melaksanakan sepanjang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan waris berada dan belajar di sinilah. Jadi insyaAllah pasukan media sosial kami yang diketuai oleh anak-anak muda juga, kita tak benarkan sosialnya orang tua-tua yang handle, kita bagi orang muda-muda, kan? Macam perempuan tu kita bagi handle student lah. Media sosial kita bagi orang muda-muda, dan mereka sentiasa akan bersedia untuk menjawab soalan
tuan-tuan dan puan-puan melalui messenger. Saya pun tengok juga dalam Facebook tu, kadang-kadang ada saya jawab, kadang-kadang saya pun tak tahu jawab, saya pass kat orang lah. Jadi insyaAllah setiap soalan akan dijawab oleh anak-anak muda ataupun staf-staf yang muda yang bersama-sama untuk membantu jika ada sebarang permasalahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya bercerita serba sedikit lah tentang universiti yang insyaAllah akan menjadi rumah kedua lah anak-anak pelajar sekalian ataupun siswa-siswi selepas ini. Dan sebenarnya UNIMAP ditubuhkan pada tahun 2001 dengan nama asalnya dulu Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia ataupun KUKUM, dengan pengambilan yang pertama pada Jun 2002 dan kemudiannya dijenamakan semula sebagai UNIMAP iaitu pada tahun 2007. Dan untuk makluman semua juga, sebagai universiti yang masih baru, saya dilantik sebagai Naib Chancellor UNIMAP baru lagi, iaitu tahun lepas pada bulan Mei, iaitu Naib Chancellor UNIMAP yang ketiga lah, selepas dua orang Naib Chancellor, iaitu yang pertama Datuk Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin Hussein dan Datuk Profesor Dr. Zul Azhar Zahid Jamal. Dan memandangkan saya merupakan bekas dekan di UNIMAP sendiri, justru secara dasarnya saya masih meneruskanlah pentadbiran UNIMAP sebagaimana terdahulu dengan beberapa penambahbaikan terutama dalam aspek TVET dan juga teknologi yang berkaitan. Dan insyaAllah saya pun lama juga jadi dekan dulu, hampir 12 tahun, dan memang masaklah bab-bab pelajar-pelajar ni kan, memang masak, jadi tahu jugalah sedikit tentang masalah-masalah pelajar yang dihadapi. InsyaAllah saya akan bersama dengan anak-anak tuan-tuan dengan dibantu oleh staf-staf yang lain untuk sama-sama memberikan mereka servis ataupun perkhidmatan yang terbaik sepanjang di UNIMAP. Dan di UNIMAP dulu orang kata UNIMAP ni berterabur kan, banyak tempat, ataupun dulu ada orang nak bagi nama Polis Darul UNIMAP. Tapi tak jadi sebab dulu banyak, kita dah kurangkan. Kita ada 3 lokasi utama lah di UNIMAP. Dulu semua rumah kedai kita ambil, tapi sekarang kita pilih lah rumah kedai yang elok sikit kita ambil. Jadi ada 3 lokasi utama di UNIMAP, iaitu yang pertama di Kampus Alam di Pauh Putra, Kampus Universiti di Sungai Cucur, dan Kampus Bandar iaitu di Bandar Kanga. Kanga Bandar. Bandar Kanga. Dan pada masa sekarang saya ni yang sejuk tadi yang saya kata tadi ni, saya berada di auditorium bangunan Chancellery Kampus Alam Pauh Putra yang baru siap. Dan bangunan ini juga baru saja diduduki oleh pusat tanggungjawab dan juga beberapa jabatan yang lain lah. Yang mana jabatan tersebut ialah jabatan dari pejabat Naib Chancellor sendiri, pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, jabatan bendahari dan jabatan pendaftar, termasuklah beberapa pejabat pengurusan perkhidmatan yang lain. Dan untuk makluman para waris, sebelum ini kesemua PTJ beroperasi secara teragih ataupun distributor lah, mau rata-rata. Nak pergi bendahari, pergi kat Kanga. Kan nak pergi tempat-tempat lain pendaftar, pergi ke Bandar Kanga tu, yang bangunan KDSP tu, yang paling tinggi di Perlis lah. Tapi insyaAllah, alhamdulillah, pada kali ini kita dah diletakkan pada satu tempat yang very strategik di dalam kampus sendiri. Jadi dengan ini memudahkan urusan sama ada pelajar ataupun waris jika diperlukan lah. Dan selain pada itu lah, di kampus Alam Pauh Putra juga terdapat berbagai kemudahan lah, antaranya Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin yang diberi nama lah Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, dan banyak lagi. Dan beberapa kerja pembangunan masih lagi berlangsung di sekitar kawasan kampus ini yang dikhususkan buat pelajar-pelajar semua. Tapak kampus kedua
iaitu di jalan nak pergi Padang Besar, kita panggil kampus universiti lah. Kalau tuan-tuan waris nak pergi ke Padang Besar tu, insyaAllah akan terjumpa lah. Satu kawasan dipanggil universiti ya. Dan ia difokuskan buat pelajar diploma dan sarjana muda teknologi kejuruteraan. Dan sebagaimana di Pawah Putera, ia dilengkapi juga dengan perpustakaan digital serta kemudahan-kemudahan yang lain. Turut berada di kampus universiti juga ialah Institut Agroteknologi Lestari lah, ataupun INSAT, yang menjadi pusat pendidikan bidang-bidang agroteknologi. Dan kampus bandar di Kanga juga merupakan ataupun menempatkan pusat pengajian bagi fakulti sains sosial dan kemanusiaan yang aliran perniagaan dan komunikasi media baru. Terdapat juga perpustakaan bagi memudahkan pelajar-pelajar menerima ilmu di mana jua mereka berada. Dan menerusi perkhidmatan ini, pihak Jabatan Perpustakaan Tuanku Syed Fazli Putra yang juga merupakan perpustakaan hybrid menawarkan sumber maklumat komprehensif dalam pelbagai format. Ada lebih kurang 52,000 naskah buku yang bercetak dan lebih daripada 29 juta judul buku elektronik dan lebih 8,000 jurnal elektronik dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sumber digital ini boleh dicapai 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Maksud dia capailah sampai bila-bila tu. Anytime dia boleh capai maklumat-maklumat tersebut. Dan tidak kira di mana juga mereka berada. Dan sehingga kini sumber rujukan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga UNIMAP yang sedang menyambung pengajian di pelbagai negara di seluruh dunia. UNIMAP adalah sebuah universiti yang sangat-sangat mengambil berat akan pemekasaan mahasiswa agar mereka dapat menjadi graduan yang matang, berdikari dan menyumbang kepada komuniti dan tentunya kepada negara selepas mereka tamat nanti. Dan salah satu kaedah atau instrumen yang sedia ada dalam sistem pembelajaran di UNIMAP, iaitu kami panggil 7 teras lah ataupun 7 pillars, yang distrukturkan dengan pelaksanaan ke arah oleh pelajar untuk pelajar. Sebelum tu kami buat oleh pensyarah kepada pelajar. Jadi kali ini kita telah membuat pembaharuan sedikit. Program unik ini ataupun 7 teras ini kita dah bincang bersama-sama biar student yang rancang, iaitu kita panggil pelajar oleh pelajar untuk pelajar. Dan sudah tentunya antara elemen-elemen penting iaitu kita ingin menanamkan ataupun berteraskan nilai-nilai murni sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi bila kita 7 pillars ni ataupun 7 teras ini, program ini dia ada 7 ataupun dia panggil 7 teras ni lah. Yang pertama teras pertama program ini iaitu jati diri ataupun patriotisme dan kepimpinan. Dan program yang kedua iaitu bakti siswa dan khidmat sosial masyarakat. Program yang ketiga kerohanian dan kesedaran sivik. Yang keempat wacana sosial. Yang kelima inovasi kursus kemahiran dan profesional. Yang keenam kesohanan dan kecemerlangan bakat. Dan yang ketujuh sekali etika sosial dan kerjaya. Dan sebagai sebuah universiti yang bertanggungjawab melahirkan insan kamil dan bakal menyumbang kepada pembangunan negara, kita di UNIMAP sudah pastinya ingin menyediakan yang terbaik untuk semua pelajar-pelajar UNIMAP. Dan dari segi pembiayaan kewangan, selain PT-PTN, MARA dan JPA, UNIMAP turut menawarkan bantuan menerusi sistem e-tabung yang merangkumi tabung amanah zakat, tabung endowment dan tabung amanah khas. Selain pada itu, melalui tabung sumbangan korporat dan tabung zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis,
atau singkatannya MAEPS kini telah menerima zakat korporat daripada pelbagai institusi untuk tujuan agihan kepada pelajar yang memerlukan. Jadi saudara-saudari mahasiswa akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi lah mengenai bantuan pelajaran ini di dalam minggu MSK ini. Dan semoga ia sedikit sebanyaklah dapat membantu meringankan beban tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya pada golongan B40 lah, insya-Allah. Dan jika ada sebarang masalah boleh dikemukakan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, para waris sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkanlah saya sekali lagi menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ibu bapa dan waris serta pelajar-pelajar baru UNIMAP. Dan saya juga mendoakan agar kita semua dapat memutuskan rantaian COVID-19 daripada terus merebak di negara ini, dan kita terus mendoakan agar negara kita akan terus kekal sejahtera, aman dan bebas daripada wabak ini, insya-Allah. Dan teruslah mengikuti nasihat dan saranan oleh Kementerian Kesihatan dan juga patuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Semoga semua waris dan pelajar dapat melalui kehidupan norma baru ini dengan sebaik-baiknya, dan kita masih lagi belum menang, dan justru marilah kita sama-sama menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum mengakhiri sesi ini, izinkan saya memperkenalkan dua individu penting yang paling dekat dengan para pelajar sekalian selepas ini, iaitu yang pertama Profesor Dr. Engineer Teknologis Muhammad Rizal Arshad. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Jadi beliau akan bertanggungjawablah untuk semua hal ehwal akademik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, yang seterusnya, terima kasih Prof Rizal. Yang seterusnya, ini kira macam bapa angkat budak-budak ni lah. Yang tadi tu abang angkat. Yang tadi ni bapa angkat, Profesor Profesor Dr. Muhammad Fuad Sadan, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP. Jadi inilah individu yang saya pastilah menjadi ayah angkat pada pelajar-pelajar UNIMAP sekalian. Dan untuk makluman semua, Prof Fuad merupakan antara insan yang penting yang menguruskan kebajikan pelajar-pelajar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang lalu, yang bermula dari tempoh pemusatan pelajar di Kolej Kediaman sehinggalah ke penghantaran pelajar-pelajar pada waktu itu. Justru sekali lagi saya ingin tekankan pada para waris sekalian, usar-gusar Prof Fuad ada sentiasa. Dan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan serta waris berada dalam jagaan yang terbaik, insya-Allah. Dan saya serahkan slot berikutnya kepada kedua-dua individu ini untuk maklumat yang lebih lengkap lagi lah nanti, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof atas ucapan dan perkongsian sebentar tadi. Yang Berbahagia Prof, hadirin sekalian, majlis kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan sedikit taklimat ringkas oleh Yang Berbahagia Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP. Untuk itu majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Sadan untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP. Yang berusaha Profesor Insinyur Teknologis Dr. R. Badlisha Ahmad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Yang berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Rizal Arsyad, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa, barisan ketua-ketua jabatan, seterusnya kepada para waris yang berada dalam talian. Alhamdulillah, warga UNIMAP merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada para waris dan anak-anak yang telah berusaha dan telah berjaya untuk bersama mendaftar di UNIMAP bagi program diploma sesi 2020 dan 2021. Banyak perkara telah pun disentuh oleh Yang Berbahagia Naib Chancellor, terutamanya berkaitan dengan hal awal pelajar tadi. Jadi di kesempatan ini saya hanya ingin memberikan 3 perkara bagi menjelaskan lagi hal-hal yang mungkin sering ditanya ataupun menjadi pertanyaan kepada para waris apabila menghantar anaknya belajar di UNIMAP. Pertamanya, para waris pastinya merasa gembira, pastinya merasa senang hati, kerana UNIMAP merupakan salah satu universiti yang menawarkan penginapan 100%, ataupun penginapan di mana para pelajar dikendaki untuk menginap di kolej yang disediakan di UNIMAP. Jadi dalam konteks ini, ibu bapa tidaklah perlu merasa ragu, merasa gusar, taklah perlu merasa bersusah payah untuk mencari rumah sewa ataupun sebagainya. Maknanya sebaik saja mereka mendaftar di semester pertama, mereka akan duduk di kolej sehinggalah tamat pengajiannya. Jadi diharap dengan adanya penginapan yang disediakan ini, anak-anak, para waris, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat memberikan tumpuan yang lebih jitu untuk mencapai pencapaian yang cemerlang dalam pelajaran. Yang kedua, penginapan di kolej kediaman juga pastinya memberikan satu pengalaman baru kepada para pelajar. Jadi pihak kolej akan cuba membimbing mereka sebaik yang mungkin bagi usaha membiasakan diri dalam suasana ataupun situasi baru di kolej kediaman. Justru itu pihak HEP dalam penstrukturan semula baru-baru ini telah diberi tanggungjawab ataupun amanah untuk membantu para pelajar diploma yang baru yang akan datang ini dengan memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan, pembelajaran dan juga sebagainya. Dalam struktur yang baru ini, insya-Allah para pelajar akan kita terus urus bantu untuk mencapai dan juga untuk memperolehi pencapaian yang cemerlang dalam bidang akademik. Sekiranya para waris ataupun anak waris berhadapan dengan apa-apa juga perkara yang berkaitan tentang perkhidmatan dan juga kebajikan pelajar, maka kami amat menggalakkan agar terus berhubung dengan pihak HEP yang mana di dalam struktur HEP itu kita mengandungi 8 pusat yang utama. Pertama, pusat pembangunan dan perkhidmatan pelajar,
Ini pusat yang akan bertanggungjawab dalam mengembangkan bakat dan juga berkaitan tentang kebajikan pelajar. Jadi kita akan cuba urus bantu yang terbaik untuk memastikan perkara-perkara ini dapat dikendalikan dengan tahap yang optimum lah, yang terbaik. Pengarahnya adalah Profesor Muda Dr. Muzammil bin Yusof. Manakala berkaitan tentang asrama, seperti mana saya katakan tadi, pihak universiti telah pun menubuhkan pusat perumahan pelajar di mana ianya merupakan pusat baru yang diketuai oleh Dr. Hirwan Jasbe Jaafar. Jadi Dr. Hirwan ini akan mengawal selia ke-66. Kita ada 6 kolej kediaman di Universiti Malaysia Perlis, tetapi untuk diploma penempatan berfokus di universiti dan juga di Power Putra. Yang ketiga adalah pusat kebudayaan yang dulunya dikenali sebagai unit kebudayaan dan rekreasi. Ini adalah untuk memberi ruang kepada para pelajar diploma mengembangkan bakat-bakat dalam bidang seni dan juga yang berkaitan dengannya, yang mana diketuai oleh Puan Masita Abu. Yang keempat, pusat perhubungan alumni yang dulunya dikenali sebagai unit alumni yang diketuai oleh Dr. Muhammad Zakimi Zakaria. Yang ini penting terutamanya apabila para pelajar tamat pengajian nanti, maka unit alumni ini akan membantu terutamanya dalam membina kejayaan serta menjadi tali penghubung antara alumni UNIMAP dan juga dengan UNIMAP. Selain daripada itu juga, pihak HEP mempunyai 4 lagi struktur yang lain, iaitu Pusat Islam dan Pembangunan Insan yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Adib Hassan. Yang kelima, Pusat Kaunseling. Ini adalah antara pusat yang penting untuk memberikan hikmat nasihat terutamanya dalam proses pembelajaran dan juga apa juga perkara yang berkaitan untuk memastikan kita ataupun emosi pelajar-pelajar kita berada dalam keadaan stabil dan mempunyai keselesaan dalam menghadapi dunia pembelajaran. Yang ketujuh, HEP juga bertanggungjawab untuk membimbing para pelajar dalam mengembangkan aktiviti ataupun kegiatan program sukan di kalangan pelajar. Jadi kita ada pusat sukan dan aktiviti yang diketuai oleh Cik Suhaizat Sudin. Manakala yang terakhir sekali, yang penting terutama dalam hal-hal kesihatan, maka di bawah Jabatan Hal Pelajar ini kita ada Pusat Kesihatan Universiti, di mana para pelajar sekiranya berhadapan dengan masalah kesihatan dan sebagainya, inilah tempat yang akan menjadi pusat rujukan utama para pelajar. Jadi sekali lagi tahniah kepada waris yang telah pun memilih UNIMAP untuk mengizinkan anak tuan-tuan perempuan melanjutkan pelajaran dan mengembangkan bakat serta mengasuh minda yang pastinya akan memberikan kecemerlangan kepada kejayaan anak-anak tuan-tuan dan perempuan di masa yang akan datang. Sekiranya ada perkara-perkara yang ingin diketahui lebih lanjut ataupun ada perkara yang ingin perlukan bantuan berkaitan tentang pembangunan dan perkhidmatan pelajar, bolehlah terus menghubungi pihak HEP untuk tujuan tersebut. Sekali lagi tahniah kepada semua waris dan juga para pelajar diploma baru. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof atas taklimat sebentar tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi pencerahan kepada waris dan siswa-siswi baru mengenai Universiti Malaysia Perlis serta kehidupan yang bakal mereka tempuhi sebagai mahasiswa dan mahasiswi di universiti ini. Sebelum berakhir, sama-sama kita berdiri bagi menyanyikan lagu Semangat UNIMEP. Universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi, visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Visi universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi, visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Visi cemerlang, gemilang, terbilang. Visi cemerlang, gemilang, terbilang. Visi universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi, visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Visi universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi, visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Visi cemerlang, gemilang, terbilang. Visi cemerlang, gemilang, terbilang. UNIMEP. Untuk itu, pihak majlis ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha gigih bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.